Stok anda hampir habis dan perlu restock barang di kedai. Jadi, bagaimana nak rekod belian stok dari supplier? Saya Atira dari Niagawan. Jom saya tunjukkan cara bagaimana nak rekod belian stok dalam sistem. Untuk pembelian stok daripada pihak supplier, anda perlu klik menu Expense/Purchase, klik Purchase Invoice dan klik pada button plus dan klik pada Add Product sebab kita nak restock produk pada harga kos seunit. Okey, dekat ruangan search boleh search produk tersebut ataupun boleh pilih by kategori. Sebagai contoh, produk ini akan restock sebanyak 15 unit pada harga kos ini. So, klik pada ikon anak panah. Dan kalau ada produk yang lain, so klik pada Add Product sebanyak 30 unit. Dan sekiranya produk tersebut ada kenaikan harga, anda boleh update harga mengikut kepada invoice supplier. So, klik pada ikon anak panah. Okey, setelah selesai, anda boleh lihat di bahagian ini. Kalau invoice tersebut dikenakan SST, anda boleh masukkan dekat ruangan ini. Dan kalau ada dikenakan charge postage ataupun transportation, boleh klik kepada Add Delivery Fee. Dan sekiranya invoice tersebut supplier ada bagi diskaun, boleh klik pada Add Discount. Setelah selesai, lihat di bahagian supplier, boleh klik pada Add Supplier. Kemudian klik pada button plus untuk masukkan detail supplier. Sebagai contoh, okey, kemudian masukkan detail yang berkaitan. Tak perlu isi semua, yang berkaitan saja. So, klik pada button save. Kemudian lihat di bahagian ini, boleh search juga dekat sini. So, klik pada ikon anak panah. Okey, kemudian date adalah mengikut kepada date invoice. Sebagai contoh, anda beli pada 13 hari bulan. Okey, payment adalah bayaran. Sekiranya anda telah membuat pembayaran, masukkan nilai bayaran dekat sini. Berapa yang kita bayar kepada supplier. Kalau belum lagi buat bayaran, jangan masukkan nilai di bahagian payment. Okey, kalau dah buat bayaran, masukkan dekat ruangan ini. Okey. Bank or cash adalah payment method. Kita bayar secara apa? Kalau tunai, pilih tunai. Kalau bayar by transfer, pilih bank tersebut. Okey, ledger jangan tukar. Ianya remain kepada stock purchase sebab ianya berkaitan dengan kita punya inventory. Good receive adalah sekiranya produk tersebut kita beli dan produk tersebut telah sampai dekat kedai, so anda boleh klik pada button yes. So, ianya akan auto masuk dekat bahagian inventory. Dan sekiranya produk tersebut kita dah beli tapi belum lagi sampai, anda perlu klik pada button no. Okey, kalau dah sampai, klik pada button yes. Dan kemudian reference hashtag ni bermaksud kalau anda ada number invoice supplier, boleh masuk di ruangan ini. Dan sekiranya invoice tersebut ada due date, klik pada due date tersebut. So, klik pada button save. Selesai untuk satu invoice supplier. Dan sistem akan generatekan PV number iaitu voucher pembayaran sebab kita membuat pembayaran kepada supplier. Itu saja untuk purchase invoice ataupun belian stok. Anda bisnes jenis perkhidmatan dan bisnes pembuatan, iaitu bisnes anda memerlukan anda beli bahan untuk lakukan servis atau produk siap. Sebagai contoh, beli bahan mentah. Jadi, bagaimana nak rekodkan belian bahan dari supplier? Jom saya bantu cara rekod untuk belian bahan mentah. Ada dua cara untuk rekod mengikut situasi. Jika anda beli bahan secara hutang dengan supplier, anda perlu klik kepada menu Expense/Purchase, klik pada Purchase Invoice. Rekod belian secara hutang dekat sini, klik pada button plus dan lihat di bahagian Add Open Item. So, klik dekat sini dan anda boleh adjust ataupun edit dekat ruangan ini. So, klik pada ikon anak panah. Boleh letak di ruangan ini. Contoh, beli bahan senarai. Dan anda juga boleh senaraikan barang apa yang anda beli di ruangan ini. Okey, kemudian total up. Contoh sebanyak 5,000 unit, biarkan. So, klik pada button save. Boleh letak
di bahagian description ni apa yang anda beli. Kalau ada SST, masukkan. Kalau ada dikenakan charge postage, letakkan dekat ruangan ini. Dan kalau dikenakan discount, klik di ruangan ini. Dan kemudian add supplier. Contoh supplier ini, dan kemudian klik pada button save. Boleh search nama supplier tersebut. Okay. Kemudian date mengikut kepada date invoice. Sebagai contoh 14/9. Payment, kalau kita bayar deposit, masukkan nilai. Misal kata kita ambil bahan tetapi belum lagi membuat apa-apa lagi bayaran, tinggalkan ruangan ini, kosongkan. Okey, ledger kena pilih under COGS. Pilih dekat sini. Dan kemudian kalau ada invoice supplier, masukkan dekat sini, invoice number. Dan kemudian klik kepada button save. Selesai untuk invoice yang mana kita beli bahan secara hutang dengan pihak supplier. Untuk bisnes jenis perkhidmatan ataupun pembuatan, jika anda beli bahan daripada pihak supplier dan tidak berhutang, anda perlu gunakan satu fungsi, iaitu klik pada expense slash purchase, kemudian klik kepada new expense. Jika tidak berhutang, record di bahagian ini. Dan kemudian date adalah date pengeluaran duit. Contoh, pada 11 hari bulan anda ada beli bahan mentah. Boleh letakkan secara general ataupun listkan barang yang anda beli di ruangan ini. Sebanyak RM500. Contoh, bank or cash adalah payment method. Anda bayar menggunakan sumber apa? Contoh, bayar by tunai, pilih tunai. Kalau bayar by transfer, pilih bank tersebut. Ledger adalah under COGS. Scroll di bahagian bawah, anda akan lihat di bahagian COGS. Pilih material purchase. Payee name adalah kepada siapa kita membuat pembayaran. Sebagai contoh, kita bayar kepada syarikat ini. Reference adalah number receipt. Sebagai contoh, receipt ini. Dan kemudian klik pada button save. Untuk pembelian bahan yang mana kita tak akan berhutang, iaitu kita bayar full payment kepada pihak supplier. Itu sahaja untuk video tutorial kali ini dan saya harap video ini dapat membantu anda. Terima kasih.